Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya hadratan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa awliya salihin wal ulama al-amilin wa li mashayikhina wa li walidina wa khususan sahibi hadzal kitab lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, dapat lagi kita sama-sama bertemu di dalam majlis muzakarah bacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan dan susunan al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik. Kita sambung dalam babul azkar al-mashru'ah fil 'aidain. Kita dah baca dah sebahagian berkenaan dengan azkar, yakni zikir-zikir yang dianjurkan dibaca ataupun diamalkan pada dua hari raya. Yang terutamanya lah iaitu takbir pada hari raya, iaitu takbir yang ataupun zikir yang sangat dituntut. Baik, faslun fi masyru'iyyati takbir ba'da kulli salatin tusalla fi ayyamihi. Fasal berkenaan dengan takbir yang dianjurkan ba'da kulli salatin, yakni selepas solat, selepas melakukan solat, tusalla fi ayyamihi, yang fi ayyamihi, yakni pada hari yang dianjurkan untuk bertakbir. Seperti mana kita maklum, takbir ni ada dua.
iaitu takbir muqayyad dan juga takbir mursal. Takbir mursal dan juga takbir muqayyad. Kalau takbir hari Aidul Fitri, takbir Aidul Fitri lebih dikenali sebagai takbir mursal, sebab dia tak terikat. Dia dianjurkan, digalakkan untuk bertakbir pada setiap keadaan. Tak kiralah selepas solat, apa-apa juga keadaan, sama ada semasa sedang memandu kereta, sedang berjalan, ketika orang ramai, dalam apa juga keadaan. Itu lebih dikenali sebagai takbir mursal ataupun dikenali sebagai takbir mutlak. Takbir mutlak, dia umum, tak terikat dengan mana-mana waktu solat. Itu takbir Aidul Fitri. Adapun takbir muqayyad, takbir muqayyad ini dia terikat, dia dianjurkan untuk takbir selepas setiap kali solat fardu ataupun solat sunat. Itu takbir muqayyad. Dan dia ada tempoh dia. Seperti yang kita maklum, takbir mursal bermula daripada terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Ini masuk 1 Syawal, pada maghrib tersebut itu disunatkan untuk bertakbir. Sehinggalah imam mengangkat takbiratul ihram untuk solat hari raya, itu maka terhentilah, berakhirlah solat ataupun takbir Aidul Fitri tersebut. Manakala takbir muqayyad dia bermula daripada subuh hari Arafah, yaum Arafah, ini 9 Zulhijjah tersebut, sehinggalah hari terakhir At-Tashriq, 3 hari Tashriq ataupun hari terakhir itu pada 13 Zulhijjah, ini selepas solat asar, seperti mana kita baca, seperti mana kita amalkan. Dia dianjurkan setiap diamalkan untuk bertakbir selepas solat fardu, sangat dianjurkan. Baik, kita tengok kalam Imam Nawawi perbahasan berkenaan perkara tersebut. I'lam anna takbir masyru'un ba'da kulli salatin tusalla fi ayyam at-takbir. Ketahuilah bahawa sesungguhnya takbir hari raya tersebut masyru'un, dianjurkan, ba'da kulli salatin, selepas setiap kali solat, tusalla fi ayyam at-takbir, yang solat pada hari-hari yang dianjurkan untuk bertakbir. Kalau takbir mursal tersebut dianjurkan pada kita ada 3 waktu saja. 3 waktu saja, itu maghrib, isyak dan juga subuh. Itu dia sangat dianjurkan. Manakala takbir muqayyad, takbir Aidul Adha, bermula daripada solat subuh, selepas solat subuh hari Arafah sehinggalah hari ketiga, hari Tashriq, ini 13 Zulhijjah, selepas solat asar. Dia ada banyak waktu lah. Baik. Dan yang afdal dia, afdalnya bilakah di yang afdal, waktu yang afdal untuk takbir tersebut, selepas solat. Kata para ulama, afdalnya mendahulukan daripada zikir-zikir selepas solat, yakni wirid selepas solat, seperti mana kita amalkan sekarang lah. Itu waktu yang afdal. Habis saja bagi salam solat tersebut, terus takbir, berhenti sekejap dan terus takbir. Itu yang afdal. Dan dia tidak la yakut, maksudnya kalau seseorang tersebut dia terlupa untuk takbir selepas solat, dia wirid dulu, maka boleh, tak ada masalah untuk dia takbir selepas wirid. Itu yang bezanya hanyalah waktu yang afdal. Yang afdalnya kita mendahulukan daripada wirid selepas solat ataupun zikir selepas solat. Itu kata, seperti mana kata para ulama. Sebab apa? Sebab takbir raya ni adalah dianggap sebagai syiarul waqt, syiar bagi waktu. Dia ada waktunya. Baik. Sawa'un kanat faridatan
au nafilatan au salata jinazatin. Tak kiralah sama ada selepas solat fardu ataupun solat sunat ataupun solat jenazah. Itu sangat dianjurkan untuk bertakbir. Kalau solat jenazah pada hari raya tersebut, dianjurkan selepas mana selesai solat jenazah, takbir raya dulu, baru usung jenazah ke perkuburan. Tapi ada juga khilaf. Sebagai ulama kata tak perlu selepas mana solat jenazah terus pergi untuk kebumikan jenazah tersebut. Sebab solat jenazah ni dia dibina atas untuk mensegerakan pengurusan jenazah tersebut, untuk segerakan sunatnya menyegerakan penguburan jenazah. Tapi kata Imam Nawawi tak ada masalah, boleh. Tak boleh untuk kita melewatkan sikit untuk mentakbir hari raya tersebut. Wa sawa'un kanatil fardhatu muaddatun, sama ada solat fardu tersebut dilakukan secara tunai, itu biasalah maklum, au maqdiyatan, ataupun seseorang tersebut dia terlepas waktu dan dia menunaikan solat fardu tersebut secara qada, maka disunatkan juga bagi dia untuk takbir. Au manzuratan, ataupun solat dia seseorang tersebut dia bernazar untuk solat. Tak kira sama ada dia kalau dia dapat sesuatu, dia bernazar untuk solat tasbih contohnya, maka disunatkan bagi dia untuk selepas mana dia dapat apa yang dia nazar tersebut, maka dia disunatkan untuk takbir hari raya tersebut. Itu secara umumnya disunatkan bagi setiap keadaan, setiap solat, selepas kali solat disunatkan untuk takbir hari raya. Wa fi ba'd hadha khilafun laisa hadha mawdi' bastihi. Kata Imam Nawawi, pada sebahagian yang aku sebutkan tadi ada khilaf. Mungkin pada bahagian solat jenazah kata Imam Nawawi harus boleh untuk takbir raya. Kata sebagian ulama lagi tak perlu untuk takbir raya, terus kebumikan jenazah. Itu kata maksud Imam Nawawi. Ada maksudnya ada khilaf di situ. Tapi kata Imam Nawawi juga, laisa hadza mawdi' bastihi, bukanlah pada kitab ini aku tak nak sebutlah perbahasan secara panjang lebar berkenaan dengan khilaf pada perkara tersebut. Walakin as-sahih ma zakartuhu, akan tetapi apa yang sahihnya, pendapat yang sahih, ma zakartuhu, seperti mana yang telah aku sebutkan tadi. Maksudnya apa yang Imam Nawawi sebutkan tadi harus dianjurkan. Contoh kalau seorang tersebut dia solat, habis solat jenazah dia imam terus takbir hari raya, maka makmum yang berada di belakang imam tersebut jangan membantah, ikut saja, sebab dia ada sebab khilaf tersebut muktabar. Kata Imam Nawawi, pendapat itu adalah pendapat di antara pendapat yang sahih untuk melakukan takbir. Wa alaihi fatwa, dan juga ia menjadi fatwa, telah difatwakan sebahagian para ulama, wa bihil amal, dan menjadi amalan generasi ke generasi sehinggalah ke zaman sekarang. Maka tidak ada masalah di situ. Tak perlu untuk kita saling membantah di antara satu sama lain disebabkan perbezaan pendapat tersebut. Maka perlu berlapang dada. Baik, jelas. Walau kabbara al-imam ala khilafi i'tiqad al-ma'mum bi an kana al-imam yara at-takbir yawm 'arafah aw ayyam at-tashriq wal ma'mum la yarahu aw aqsahu. Dan sekiranya imam takbir hari raya ataupun takbir raya lah. Walau kabbara al-imam ala khilafi i'tiqad al-ma'mum, sekiranya imam tersebut takbir bersalahan dengan pegangan makmum, disebabkan perbezaan pendapat di antara mazhab. Contohnya, bi an kana al-imam yara takbir yaum Arafah aw ayyam at-tashrik, dan seperti imam memandang ataupun melihat
ataupun berpendapat takbir pada hari Arafah, bermulanya takbir pada hari Arafah ini pada Aidul Adha tersebut, pada bulan Zulhijjah tersebut, atau ayyam tasyrik, ataupun pada hari tasyrik. Disebabkan ada khilaf di kalangan para fuqaha yang mengatakan mungkinlah, mungkin di mazhab yang lain takbir mula pada hari sekian-sekian, tapi makmum berpegang berpendapat takbir bermula pada waktu sekian-sekian. Wal makmum la yarahu, makmum kata bukan, sepatutnya takbir bermula pada hari ini, itu maksudnya. Atau aksahu, ataupun sebaliknya. Ini saling berbeza pendapat di antara imam dan juga makmum. Fahal yutabi'uhu am ya'mal bi'tiqadi nafsihi, adakah makmum tersebut perlu untuk mengikut imam, am ya'mal bi'tiqadi nafsihi, ataupun dia beramal dengan pegangan yang dia pegang, diri dia sendiri. Fihi wajhan li ashabina, pada masalah tersebut ada dua wajah ataupun dua pendapat li ashabina, bagi ashab mazhab, ulama mazhab Syafi'i yang berkeahlian mengeluarkan pendapat al-asah, dan pendapat yang asah, yakni pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat tersebut di sisi ulama mazhab Syafi'i, ya'malu bi'tiqadi nafsihi, hendaklah makmum tersebut beramal dengan pegangan yang dia pegang, tak perlu dia untuk mengikut imam. Contohnya kalau imam tersebut dia punya pendapat, dia takbir pada hari tersebut, tapi makmum kata tak mula lagi takbir. Kata pendapat yang paling asal mengatakan makmum tak perlu ikut imam tersebut. Lianna al-qudwah inqata'at bis-salam min as-salah, sebab apa? Dengan hujah bahawa qudwah ni, iaitu mengikut imam tersebut, inqata'at, terhenti bis-salam min as-salah, maksudnya terhenti apabila selesai bagi salam, maka kita tak perlu lagi untuk mengikut imam, sebab qudwah tersebut hanya perlu ketika mana di dalam solat sahaja, iaitu yang wajibnya mengikut imam ketika mana solat. Apabila selesai daripada solat, tak wajib dah untuk ikut imam, seperti mana wirid dalam solat. Contoh kalau kita tak perlu untuk wirid mengikut imam, sebab kita dah terpisah daripada qudwah mengikut imam. Itu boleh untuk kita zikir wirid dengan diri sendiri saja. Bikhilafi ma idza kabbara fi salatil Eid ziyadatan ala ma yarahu al-ma'mum. Bikhilaf, berbeza dengan sekiranya imam kabbara, idza kabbara fi salatil Eid, yakni solat dia takbir di dalam solat, kan dalam solat hari raya dia ada pada rakaat yang pertama dia ada 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Bikhilafi ma idza kabbara fi salatil Eid ziyadatan, sekiranya imam tersebut dia pendapat dia ada lebih, dia takbir lebih daripada 7 lah contohnya, dalam mazhab ataupun pendapat dia. Dia kata sebab ada pendapat yang lain, dalam mazhab yang lain mengatakan ada beberapa pendapat mengatakan takbir ni ada sekian-sekian, yang ini lebih. Kalau dalam mazhab kita ada 7 lah pada rakaat pertama. Kiranya imam tersebut dia pendapat dia berpegang dengan pendapat tersebut ziyadatan ala ma yarahul ma'mum, berbanding dengan pendapat yang dipegang oleh makmum, fa innahu yutabi'uhu min ajli al-qudwah, maka hendaklah makmum tersebut mengikut imam tersebut. Contohnya imam tersebut dia berpendapat ada 9 takbir pada rakaat yang pertama, maka hendaklah makmum tersebut mengikut juga 9 kali takbir, berbeza dengan pendapat yang dipegang oleh diri dia sendiri, sebab dia kena ikut imam di dalam solat, bin ajlil qudwah, sebabkan dia wajib untuk mengikut imam sekiranya di dalam solat. Sekiranya di dalam solat dia bebas, dia tak terikatlah dengan imam tersebut. Baik, itu jelas berkenaan dengan pasal tersebut. Kemudian faslun
في تكبيرات صلاة العيدين وخطبتيه وبيان ما في ذلك من أذكار. Berkenaan dengan solat takbir di dalam solat hari raya, wa khutbatahi, dan dua khutbah, wa bayan berkenaan dengan zikir-zikir pada perkara tersebut. Wasunnatu qala wasunnatu an yukabbira fi salatil Eid qabla qiraati takbiratin zawaid. Sunnah di antara sunnah solat hari raya, an yukabbira fi salatil Eid, hendaklah imam dan juga makmum bertakbir. Maksudnya takbir bukan takbir raya, maksudnya takbir selepas mana takbiratul ihram, dia takbir mengangkat takbir sebanyak 7 kali. Qabla qiraah ni maksudnya qabla membaca, sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ini takbir yang zawaid, tambahan takbir lagi. Wa yukabbiru fi rak'atil ula 7 takbiratin. Maka hendaklah dia takbir pada rakaat yang pertama sebanyak 7 kali takbir. Siwa takbiratul iftitah, kecuali takbiratul iftitah. Takbiratul ihram tersebut tak dikira. Imam takbiratul ihram baca dulu doa iftitah, kemudian barulah mengangkat takbir untuk 7 kali, untuk 7 kali. Dan 7 kali tersebut dibina atas yakin, secara yakinnya, yaqinan. Sekiranya imam syak berapa kali, dia 7 kali dah, tapi dia syak mungkin kali 6 ke 7, maka dia dibina, dia hendaklah pada bilangan yang paling aqal, paling kurang 6 ke 7, maka takbir dikira sebagai takbir yang ke-6. 5 ke 6, maka dikira pada takbir yang ke-5. Begitulah seterusnya. Siwa takbiratul iftitah, doa takbiratul ihram tak dikira, maka dia sebanyak 7 kali, 7 kali takbir. Wa fi tsaniyati 5 takbiratin, dan pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali takbir. Siwa takbiratul raf'i minas sujud, tak kira takbir bangun daripada sujud tersebut, tak dikira. Bangun pada rukuk, bangun daripada sujud, berhenti sekejap, kemudian takbir yang pertama hinggalah yang kelima. Itu kita semua maklumlah. Wa yakunu takbir fil ula ba'da du'a istiftah wa qabla at-ta'awuz, dan berlakunya takbir tersebut pada rakaat pertama selepas membaca doa iftitah, wa qabla at-ta'awuz, dan juga sebelum ta'awuz, sebelum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk membaca surah Al-Fatihah. Itu tempatnya. Wa fi tsaniyah qabla at-ta'awuz, dan pada rakaat yang kedua bangun daripada sujud sebelum membaca ta'awuz, sebelum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita mengangkat takbir sebanyak 5 kali. Sebab ada hadisnya, cuma Imam Nawawi tak mendatangkan dalil untuk menguatkan perbahasan tersebut. Dia ada dalil dia, ada hadis dia. Apa yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala wa yustahabbu an yaqul baina kulli takbiratain subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan dianjurkan setiap kali kita takbir tersebut untuk membaca takbir pertama kita angkat takbir, kemudian sunat untuk membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ini dibaca secara sir, secara perlahan. Maksudnya kita ada 7 kali takbir pada rakaat yang pertama. Dia ada, maksudnya ada 6 kali bacaan zikir tersebut. Kalau rakaat yang kedua 5 kali takbir, maksudnya ada 4 kali bacaan zikir tersebut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hakadha qalahu jumhur ashabina.
Demikianlah pendapat yang jumhur ashab, ini pendapat para ulama dalam mazhab Syafi'i. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya disunatkan untuk membaca zikir yang lain, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh nak baca juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qala Abu Nasr ibn as-Sabbagh wa ghayruhu min ashabina in qala ma'tadahu an-nas fahasan wa huwa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata Imam Abu Nasr ibn Sabbagh dan selainnya daripada ashab mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya sekiranya kita membaca apa yang menjadi kebiasaan orang ramai, maka itu adalah hasan, maka itu juga baik, iaitu kita setiap kali baca takbir kita membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu boleh, itu baik juga walaupun dia tidak ada dalilnya. Sebab itu ijtihad para ulama dan juga fuqaha. Wa kullu hadza 'ala tawsi'ah, dan kesemua zikir yang Imam Nawawi datangkan tersebut dibina atas tawsi'ah, keluasan. Tak perlu untuk disempitkan, kata zikir ni tak boleh baca, zikir ni tak boleh baca, sebab ia ada dibina atas tawsi'ah, keluasan. Wala hajra fi syai'in minhu, tidak ada halangan untuk membacanya. Walau taraka jami'a hadza dzikr, dan sekiranya dia meninggalkan kesemua zikir tersebut, wa taraka takbiratis sab'i wal khams, dan juga meninggalkan takbir yang 7 dan 5 pada setiap rakaat tersebut, sahhat salatuhu wa la yasjudu lisahwi, maka sahlah solatnya dan tak perlu untuk sujud sahwi. Sebab itu adalah sunat sahaja. Akan tetapi lakin fatathul fadilah, akan tetapi dia meninggalkan fadilah, yakni afdalnya, iaitu mengikut sunnah. Walau nasiya takbirat hatta iftataha al-qira'ah, dan sekiranya imam terlupa untuk mengangkat takbir sebanyak 7 kali dan juga 5 kali pada rakaat yang kedua, hatta iftataha al-qira'ah, sehinggalah dia baca Fatihah, dia baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, baru dia teringat dia terlupa untuk mengangkat takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Lam yarja' ila takbirat ala al-qawl as-sahih, maka dia tak perlulah untuk kembali mengulang mengangkat takbir pada pendapat yang sahih. Wal Syafi'i qaulun dha'if, dan bagi mazhab Syafi'i ada pendapat yang dhaif mengatakan bahawasanya perlu dia kena ulang balik, imam tersebut dia kena ulang balik takbir, innahu yarji'u ilaiha, maksudnya dibaca Fatihah, sebahagian Fatihah baru dia teringat, maka dia kena ulang, dia kena kembali mengangkat takbir sebanyak 7 kali. Ini berlaku, tak perlu maksudnya tak perlu untuk mengulang. Pendapat yang pertama mengatakan tak perlu untuk mengulang takbir. Teringat pada tahun lepas saya solat di satu tempat, imam maksudnya sebelum solat raya tersebut, imam dah pesan, sekiranya saya terlupa takbir 7 kali ataupun 5 kali pada rakaat yang kedua, maka tak perlu untuk tegur, imam tu dah teringat dah awal lah. Dan memang berlaku, dia bangun pada rakaat yang kedua, dia terus baca Fatihah, dia tak ingat untuk takbir sebanyak 5 kali. Memang berlaku apa yang dia ucapkan pada sebelum solat tersebut, memang dia lupa lah maksudnya. Dan imam tersebut imam faqih lah, dia tahu
dia tahu bahwasanya itu adalah sunat, maka tak perlu untuk sujud sahwi, maka tak perlu untuk ditegur dan sebagainya. Ya. Kalau sekejap. Kalau rakaat pertama terlupa, rakaat kedua boleh takbir 5 kali. Boleh, memang pun. Itu tidak masalah. Dia mengikut tertib lah. Maksudnya dia tak perlu ulang. Tak perlu ulang pada rakaat kedua tersebut 7 kali. Dia ikut saja flow, ikut tertibnya. Rakaat kedua 5 kali. Seperti biasalah. Baik. Qala wa amal khutbatan fil 'id fa yustahabbu an yukabbira fi iftitahil ula 9 wa fi tsaniyati 7. Adapun pada dua khutbah hari raya, fa yustahabbu an yukabbira fi iftitahil ula 9. Pada khutbah yang pertama disunatkan bagi khatib untuk bertakbir sebanyak 9 kali pada pembukaan khutbah yang pertama sebanyak 9 kali takbir. Wa fi tsaniyati 7, dan pada khutbah yang kedua sebanyak 7 kali. Seperti mana kita dengar setiap kali khatib minta khutbah, dia akan takbir sebanyak 9 kali pada khutbah yang pertama, pada khutbah yang kedua sebanyak 7 kali. Itu menjadi amalan, menjadi adat ataupun amalan mengikut generasi ke generasi. Wa amal qira'atu fi salatil 'id. Adapun bacaan surah di dalam solat 'id, faqad taqaddama bayanu ma yustahabbu an yaqra'a fiha fi bab sifati azkar salah. Aku dah sebutkan, kata Imam Nawawi, aku dah sebutkan apa yang dianjurkan pada bacaan solat tersebut, fi bab sifati azkar salah, dalam bab sifat azkar salah. Boleh rujuk balik apa Imam Nawawi sebutkan. Itulah Imam Nawawi sebut sendiri. Imam Nawawi ulang balik. Wa huwa annahu yaqra'u fil ula ba'da al-Fatihah surah Qaf. Iaitu dibaca pada rakaat pertama selepas mana surah Al-Fatihah, iaitu disunatkan untuk membaca surah Qaf. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua, iqtarabatis sa'ah. Ini surah Al-Qiyamah. Iqtarabatis sa'ah. Baik. Itu pada rakaat yang kedua iqtarabatis sa'ah. Itu dia punya gu dia. Surah rakaat pertama surah Qaf, rakaat yang kedua surah Al-Qiyamah. Wa in sya'a fil ula. Dan ini pilihan kedua, option yang kedua. Kiranya dia nak baca pada rakaat pertama, iaitu membaca Sabbihisma rabbikal a'la, ini surah Al-A'la pada rakaat pertama. Wa bis tsaniyah hal ataka hadithul ghashiyah, itu surah Al-Ghashiyah pada rakaat yang kedua. Itu yang afdal dia. Yang afdal dia membaca surah tersebut. Surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah, surah apa? Saya ingat. Kita tengok balik Ustaz baca. Baik. Maksudnya sunat mengikut sunnah membaca surah-surah tersebut. Tapi kalau nak baca surah lain, itu tak ada masalah kan. Itu hanya sunnah saja. Baik. Selesai berkenaan dengan zikir-zikir yang perlu dibaca, yang perlu diamalkan pada hari raya Aidilfitri dan juga Aidil Adha. Ya betul, surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wa syaqqatil qamar. Baik. Cukup sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu disebabkan kelemahan dan kelemahan yang saya disebabkan tersasul dan sebagainya. Saya mohon maaf. Kalau ada silap mohon ditegur, mohon dibetulkan. Sebab kita sama-sama bermuzakarah untuk mengingat kembali apa yang kita dah belajar, apa yang kita amalkan. InsyaAllah kita akan bertemu pada majlis yang akan datang berkenaan dengan
Babul azkar fil ashril awal min Dzulhijjah. Bab kenangan zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibacakan pada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah ataupun bulan Dzulhajjah. Boleh baca dua bacaan, Dzulhijjah ataupun Dzulhajjah. InsyaAllah pada bacaan yang akan datang, insyaAllah esok pada waktu yang sama. Kalau tak ada apa-apa halangan, kita akan bertemu pada esok hari insyaAllah. Kita tutup majlis kita ataupun tangguh majlis kita dengan kafaratul salawat kepada baginda Nabi SAW, kafaratul majlis dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala dzikral ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Baik, saya tengok balik saya silap tadi berkenaan dengan surah Iqtarabatis Sa'ah tersebut, surah Al-Qamar. Saya silap sebut bukan surah Al-Qiyamah. Terima kasih kepada Hakim Ibn Malik. Terima kasih atas teguran tersebut. Jazakumullah khairan. InsyaAllah kita bertemu pada esok insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.